untuk segmen Pesona di Zahra, tetamu saya Ustaz Muhammad Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Hari ini kita nak bercakap tentang tajuk Soleh Muslih. Apa cerita tu Ustaz? Sikit gambaran tentang tajuk ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Rahmati Allah, DJ Siti. Khususnya kepada ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak dan adik-adik yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun untuk kita kongsikan sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan menjadi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan panduan-panduan, sama ada melalui para anbiya alaihimussalatu wassalam dan juga kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi dalam sejarah manusia ini ada 4 buah kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam. Yang keduanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiganya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempatnya iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi kitab-kitab ini menjadi panduan kepada diri kita. Apa tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kitab-kitab ini? Okay, tujuannya adalah untuk menjadikan manusia ini manusia orang yang soleh, orang yang baik, ya. So jadi orang maknanya kita disuruh untuk menjadi orang yang soleh ataupun solehah, orang-orang yang baik dalam kehidupan kita ni. Jadi ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, untuk menjadi orang yang soleh, yang pertamanya memang kena ada iman, ya. Iman iaitu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh percaya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat-sifat yang baik. Percaya mustahil Allah punya sifat-sifat yang buruk. Dan percaya bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita adalah yang terbaik buat kita ini. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, pertamanya iman. Iman itu makna kepercayaan. Dan kalau kita lihat kitab-kitab asas agama, kan, Al-Quran lah satu-satunya kitab yang paling lengkap menceritakan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Paling lengkap, kan? Maknanya sama ada kitab-kitab asal agama yang lain, kan? Kalau kita lihat, Islam adalah satu agama yang paling lengkap menceritakan maknanya apa, siapa Allah. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Berbagai-bagai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan atau apa mereka sekutukan. Jadi ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, jadi pertamanya kena ada iman. Dan iman ni kena usahakan, ya. Kena usahakanlah. Kita kena cari iman itu. Kita kena cari keimanan itu, kan? Kita kena cari, kena usahakan. Yang keduanya, nak menjadi orang soleh memang kena dengan ilmu. Kena ada ilmu, Macam mana kalau kita nak sembahyang, ilmu sembahyang tak ada. Macam mana kalau kita nak puasa, ilmu puasa tak ada. Macam mana kalau kita nak buat haji, ilmu buat haji tak ada. Macam mana nak jadi isteri yang solehah kalau ilmu jadi isteri solehah tak ada. Macam mana jadi orang yang suami yang soleh kalau ilmu menjadi suami soleh itu tidak ada. So jadi memang kena tuntut ilmu. Dan sebab itulah budaya menuntut ilmu dalam Islam, minal mahdi ilal hadi, daripada buayan sampai ke liang lahat, kan? Daripada buayan sampai liang lahat, tidak ada berpenghujung, kan? Dan yang ketiganya, untuk menjadi orang yang saleh memang kena ada akhlak. Kan, akhlak ni ada 4 bentuk dia. Akhlak bersama Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kepada diri kita. Kita kena ada akhlak dengan diri kita juga, kan? Ya, betul. Akhlak kepada sesama manusia, dan yang keempatnya akhlak kepada makhluk-makhluk yang lain. Akhlak ni ada 4 bentuk dia. So akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, redha, syukur, tawakal, itu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Akhlak bersama diri kita, jangan biarkan diri dalam keadaan jahil,
Kan? Jangan biarkan diri dalam keadaan yang kalau sedih lama sedih dia. Jangan biarkan diri dalam keadaan terhina. Baiki keaiban-keaiban diri kita. Sebab manusia itu terhina antaranya keaiban-keaiban yang tidak diperbaiki. Itu akhlak. Dan juga kita kena ingat satu perkara yang agak penting, tidak kalah penting juga, akhlak sesama manusia. Berkasih sayang, cakap dengan baik, penting kan? Begitu juga dengan tolong-menolong, bantu-membantu dan sebagainya. Dan juga akhlak kepada makhluk-makhluk yang lain. Akhlak-akhlak makhluk lain ni dengan kucing kat rumah kita, dengan binatang-binatang sekeliling kita, pokok dan sebagainya. Jadi itu jadi orang yang soleh. Dan memang Quran diturunkan, para Nabi alaihimussalatu wassalam diutuskan untuk menjadikan manusia ini manusia yang soleh, manusia yang baik, orang yang baik, kan? Mana orang yang soleh, orang yang baik, orang yang sentiasa menganjurkan kebaikan. Ada satu lagi Siti, Ya, kan? boleh, Ustaz. Selain daripada kita menjadi orang yang soleh, bagi umat Muhammad, siapa-siapa yang nak ditakrifkan sebagai umat Muhammad yang benar-benar insya-Allah akan mendapat syafaat daripada Nabi SAW di akhirat nanti, dia kena ada satu tahap lagi. Dia bukan saja semata-mata orang soleh, tapi berusaha. Orang soleh pun dah bagus lah sebenarnya, pun boleh, tak ada masalah, bagus dah, tak ada masalah, kan? Tapi kalau nak lagi bagus lagi bagi umat Muhammad special, jadi orang yang bukan saja soleh, tapi soleh dan muslih. Muslih ni memperbaiki orang lain. Ini dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut kelebihan umat Muhammad adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah satu kaum yang dikeluarkan kepada manusia. Apa ciri-ciri kaum ataupun ciri-ciri umat Muhammad yang disebut dalam Quran ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini menyuruh pada benda yang baik, mencegah pada benda mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Maksudnya ciri-ciri umat Muhammad bukan saja dia ini salih, tapi dia juga adalah muslih, salihul muslih, orang yang baik dan orang yang memperbaiki orang lain. Sebab itu amar ma'ruf nahi mungkar, satu benda yang sangat-sangat penting bagi umat Muhammad, digalakkan oleh umat Muhammad. Sebab adalah hadis Nabi SAW, siapa yang buat tak tahu saja pada benda-benda mungkar, halal balak turun pada satu tempat itu kalau tak tegur. Hari ini jadi bukan saja kita baik seorang-seorang kita, bukan saja kita ni dah pergi masjid seorang-seorang kita, bukan saja kita puasa sunat seorang-seorang kita, tapi ajak isteri kita macam kita juga, ajak suami kita macam kita juga, ajak anak-anak kita macam kita juga, kan? Ajak tu muslih, memperbaiki orang lain. Hari ini Allah Subhanahu wa taala dah kurniakan kepada kita masjid, ataupun dekat qaryah kita ada surau. Kita berusaha jaga masjid kita, jaga surau kita. Maknanya dengan menganjurkan majlis-majlis yang baik. Bukan saja kita dah pergi masjid, tapi kita juga muslih, memperbaiki masyarakat setempat. Anjurkan kuliah-kuliah yang bagus, kan? Dan kalau kita menganjurkan program-program ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang saya sayangi sekalian, jangan lupa juga anjurkan program untuk anak-anak muda. Anak-anak muda, maksudnya anak-anak muda, apa-apa program lah. Tak semestinya maknanya program kita tu asyik ceramah saja. Ceramah mungkin sesuai untuk anak muda, sesuai untuk orang tua. Tapi kadang-kadang anak-anak muda perlukan program-program yang lebih kreatif lagi. Kan? Anjurkan. Mungkin dekat surau kita boleh maknanya wujudkan satu unit anak-anak muda yang mereka yang buat program untuk rakan-rakan sebaya mereka. So kita ahli AJK Masjid, kita anjurkan program. Maknanya untuk bukan saja untuk diri kita yang baik, tapi muslih, memperbaiki orang lain. Ini antara ciri-ciri umat Muhammad, kan? Maksudnya dia tu bukan saja dia baik, tapi dia juga memperbaiki orang lain. Dia juga amar ma'ruf dan nahi mungkar, kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi apabila kita berjaya menjadi orang soleh dan orang muslih, kan? Soleh dan juga muslih, kan? Apa kelebihan-kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan-kelebihan dia? Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala antara kelebihan? Yang pertama, kan? Allah kata apa? In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan memperkukuhkan kedudukan kamu. Allah sebut. Hari ini kalau kita tolong agama Allah,
Allah akan tolong segala usaha kita dan memperkukuhkan kedudukan kita. Ini kelebihan dia. Maksudnya apa yang kita usahakan, apa kita buat, Allah akan terus bagi kebaikan kepada kita. Ibu-ibu, kakak, kita hari ini dah pakai tudung. Kita tak boleh jamin kita akan terus dapat pakai tudung sampai akhir hayat kita. Betul? Hari ini ada orang yang dah pakai tudung, buka tudung. Kita hari ini dah menjadi ahli masjid. Kita tak boleh nak jamin kita akan menjadi ahli masjid sampai bila-bila. Sebab apa? Hari ini ada orang yang maknanya menjadi ahli masjid, sekali dah sibuk bisnes, bergaul orang sana, bergaul orang sini, lebih selesa pergi karaoke dan dandut daripada surau. Mana dia berubah. Kita tak boleh jamin keadaan diri kita. Betul. Ini. Sebab itu Allah sebut, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan perkukuhkan kedudukan kamu itu. Itu antara kelebihan dia. Kelebihan dia adalah Allah kukuhkan kita, kedudukan kita ni. Sebab itu insya-Allah dengan kita muslih, kita akan terus kekal menjadi soleh. Kita muslih itu, kita tolong orang lain juga, memperbaiki orang lain juga, Allah jadikan kita kekal menjadi orang yang soleh. Kalau orang soleh semata-mata, belum tentu lagi. Orang soleh dan muslih, kelebihannya kekal. Allah SWT, wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan perkukuhkan kedudukan kamu itu. Okay, itu antara kelebihan dia. Yang kedua, apa kelebihan dia? Yang keduanya, dalam hadis Nabi SAW, orang yang menunjukkan orang lain, man sanna sunnatan hasanatan, orang yang menunjukkan kebaikan orang lain, Allah Subhanahu wa taala bagi pahala orang yang ditunjukkan itu. Dikopi pahala itu, dibagi kepada kita tanpa mengurangkan pahala orang yang buat itu. Itu antara kelebihan orang jadi muslih. Kelebihan pertama dia kekal. Kelebihan yang keduanya pahala pula. Maknanya kelebihan pertama dia kekal jadi soleh, yang keduanya pahala itu. Allah Subhanahu wa taala kopi pahala isteri kita sebab kita tegur isteri kita, dia menjadi isteri yang solehah. Dia buat benda-benda yang soleh. Daripada dia tak masakkan kita, jadikan masakkan kita. Daripada dia tengking-tengking, dia jadi orang yang dah mula slow down pitching suara dia. Dia jadi isteri yang solehah. Pahala isteri solehah tu Allah bagi dekat kita. Sebab apa? Sebab kita menunjukkan dia cara menjadi isteri yang solehah. Itu kelebihan dia. Kita hari ni menganjurkan anak kita bersedekah. Kita bagi duit kat dia, okey, solat Jumaat ni ikut abah bagi ke masjid. Ni ambil RM1, letakkan dalam tabung. Kemudian satu hari nanti dia dah bekerja, kalau dia pergi masjid, dia mesti nak letakkan duit kat tabung masjid. Sebab bapa aku dulu buat, aku nak contohi benda itu. Man sanna sunnatan hasanatan, buat benda baik, Allah kopi pahala bagi dekat kita tanpa mengurangkan pahala orang itu. Itu kelebihan orang muslih. Maknanya soleh, muslih. Muslih Allah Subhanahu wa taala maknanya bagi pahala orang yang kita tunjukkan itu. Kita baiki orang itu boleh maknanya boleh pahala, Allah bagi kopi pahala itu bagi kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan rahmat Allah sekalian. Kemudian yang ketiganya, apakah pahala yang ketiganya? Pahala yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang muslih itu istiqamah dipanggil. Istiqamah ni makna berterusan ataupun konsisten pahala itu. Pahala itu berterusan bukan saja berterusan ketika kita ni hidup. Mengumpul pahala itu bukan saja kita hidup, mengumpul pahala itu sampai kita dalam kubur pun pahala itu tetap mengalir kat kubur kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi dia menyatakan bahawa idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathah, mati anak Adam terputuslah amalannya kecuali 3. Antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mana kita ajar orang lain, kita dah tak ada dah, kita dalam kubur dah, tapi dia terus mengamalkan pengajaran-pengajaran ataupun amalan-amalan yang telah kita tunjuk ajar pada dia, maka pahala itu Allah tetap kopi bagi pada kita. Itu antara kelebihan dia. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, menjadi soleh dan muslih. Kita berusahalah untuk menjadi orang yang soleh, begitu menjadi orang yang muslih. Mudah-mudahan soleh dan muslih itu Allah anugerahkan kepada kita. Akhirnya kita menjadi orang yang betul, begitu baik, dan juga memperbaiki orang lain. Itulah di antara kelebihan-kelebihan orang soleh dan muslih. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Macam mana pula ini kita nak pesan-pesankan lah, kalau bila orang ni setengah-setengah orang lah, bila dia rasa dia dah baik sangat kaki masjid dia, baiklah pakai elok dia tak tahu yang
kita satu hari nanti boleh bertukar tempat dengan orang yang kita kata teruk tu kan. Jadi bagaimana pesanan yang dah baik tu kena sentiasa hati tu sederhana supaya beringat-ingat. Kita tak tahu buat tukar tempat, kan dah malu macam mana Ustaz. Sebab tu kan dalam amalan kita ni kan, ulama kita ada mengajarkan pada kita. Hari ni kan ibu-ibu ayah saya sekalian kan, kita dapat membuat amalan-amalan yang baik bukan kerana kekuatan kita. Ya. Tapi kita membuat amalan-amalan baik itu kerana Allah nikmatkan kita untuk buat amalan itu. Allah rezekikan kita. Sebab tu ada ucapan Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah amalan-amalan baik aku ini. Kita hari ini boleh bersedekah sebab apa? Allah aturkan rezeki pada kita dan beri kekuatan hati kita, beri kefahaman kepada kita untuk bersedekah. Bukan sebab kita. Kita boleh bangun tahajud pada malam ini sebab Allah rezekikan kita untuk bangun malam. Ya, Allah beri kefahaman ilmu kepada kita tu. Hari ini kita boleh berbaik dengan isteri kita, yang mungkin macam-macam perangai dia. Sebab apa? Bukan kehebatan kita, bukan sebab kita Tok Imam, bukan sebab kita Pak Ustaz, bukan sebab kita Tok Bilal, bukan sebab kita ni pensyarah dan sebagainya. Tidak. Allah rezekikan kita untuk berbuat baik kepada isteri itu. Allah rezekikan akhlak, Allah rezeki amalan itu. Sebab tu ungkapan para ulama kan, buat baik ucap Alhamdulillah. Nak panjang lagi kan, nak nulis tak sempat lah Ustaz. Alhamdulillah cukup. Tapi Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah amalan-amalan kebaikan aku. Itu hakikat dan sebenarnya. Itu pertama sekali, jangan sombong kalau buat baik. Jangan pandang hina dan rendah pada orang yang kita tengok dia berbuat maksiat. Betul. Kalau dia baik, mana tahu dia lebih baik daripada kita. Betul. So yang kita rasa perasaan baik ni jangan berlagak sangat lah. Takut tukar tempat kan. Takut tukar tempat. Yang kedua macam cerita tadi, kata kita antara kelebihannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kita adalah Allah wa yuthabbit aqdamakum. Allah perkukuhkan kita punya kedudukan. Kita suruh orang ke arah kebaikan, apa yang kita baik, Allah kekalkan kebaikan itu pada kita, insya-Allah. Tu sebab tu jadilah orang yang soleh dan muslih, salihul muslih. Soleh bukan soleh semata-mata saja, soleh semata-mata pun dah bagus dah. Dah bagus dah. Dah sembahyang sendiri-sendiri, dah puasa sendiri-sendiri, dah baca Quran sendiri pun bagus dah. Lagi bagus salihul muslih, soleh dan mensolehkan orang lain. Kita suruh orang lain untuk jadi baik macam mana yang telah Allah rezekikan pada kita tu. Okey. Kita kalau tengok orang masuk syurga, kalau kita tahulah untuk masuk syurga, kita kata solehnya dia kan. Okey. Macam mana pula kalau cerita, saya nak ambil metafora cerita. Kita kalau nampak orang yang soleh tu, kita nampak segi luaran, baju labuhnya, tudung labuhnya lah kan, kita kata soleh dah. Tapi hati dia kita tak tahu. Silap-silap yang macam kisah pelacur tu lagi mulia, yang pelacur bagi anjing minum air. Tengok luaran tak solehah pun, tapi ahli syurga. Jadi apa yang membolehkan dia tu masuk syurga walaupun luaran ini tak soleh? Okey. Kan? Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan bahawa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu Wa Taala itu, kata Nabi, tidak melihat zahir kamu dan juga jasad kamu, tapi melihat hati kamu dan amalan kamu. Allah tak melihat baju-baju kita. Dah ada baju yang bagus, dah ada pakai jubah, pakai serban, pakai tudung, pakai hijab, bagus, alhamdulillah. Baik ke juga dalaman hati dan juga amalan. Sebab itu Allah SWT nilai benda itu. Yang zahir terus buat juga, buat perubahan yang zahir, tapi dalaman juga buat, supaya kita ni tidak bertopeng. Kita membangunkan peribadi, bukan membangunkan topeng. Kan? Kadang-kadang ada orang yang penat membangunkan topeng. Pakai jubah kan, pakai pakai bagus dah. Tapi dia membangun, dia pakai itu sebab nak biar nampak, biar orang nampak dia bagus. Jadi kalau kita ni membangunkan topeng, ibu-ibu ayah saya sekalian, benda yang paling kita penat adalah kita nak mempertahankan topeng itu daripada tertanggal daripada muka kita. Paling penat. Tapi kalau kita membangunkan peribadi, kita menjadi tenang. Sebab itu adalah diri kita. Kita bangun peribadi, kita bangunkan akhlak kita, tertenang. Sebab itu diri kita. Okey. Dan ada juga yang bertanya ni, kalau anda ada soalan boleh like kami di Facebook ikim.fm ataupun telefon kita 0362051500 ataupun cara ketiga menerusi sistem SMS, typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Okey Ustaz, macam mana pula kalau kita dah soleh dah baik dah, nak bagi maintain tu macam mana Ustaz? Itu dia bagi istiqamah kan. Istiqamah macam mana telah kita kongsikan pada perkongsian-perkongsian lepas. Istiqamah ada 3
rukun dia. Pertama kena ada niat. Memang kena ada niat. Ya Allah, aku nak istiqamah, kena niat. Yang kedua, syarat istiqamah kena kurangkan pilihan. Sebab Siti kan, ibu-ibu ayah saya sayang sekalian kan, kalau dia kata kita ni banyak pilihan kan, manusia ni akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia kan. Kita kena kurangkan pilihan. Yang ketiganya kena doa, minta Allah SWT rezekikan kita kan, doa kan. Itu macam mana kita nak konsisten kan, akan teruskan amalan yang kita telah buat kan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita istiqamah pada amalan. Amin ya Rabb. Okey, kesimpulan kepada tajuk kita dan juga kita tutup dengan doa, Ustaz. InsyaAllah. Ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Sebagai kesimpulan dia kan, kita ni disuruh jadi orang soleh. Level pertama soleh kan, berusaha menjadi orang yang soleh. Kalau boleh tingkatkan satu tahap lagi, kerana dia ada kelebihan yang akan melebihkan kita daripada orang lain. Kalau boleh kan, kalau boleh kan, usahakan bukan saja kita soleh, tapi soleh dan muslih. Iaitu soleh, baik dah, dan memperbaiki orang lain. Dan soleh dah mensolehkan orang lain. Sebab itu antara ciri-ciri terbaik bagi umat Muhammad. Kalau besok ke akhirat besok, Nabi akan terus kenal kita ni. Ada nur, ada wajah dicahaya tu. Maknanya di wajah tu ada cahaya. Nabi terus kenal. Sebab Allah sebut kuntum khaira ummatin. Kamu ni umat Muhammad sebaik-baik umat. Cirinya adalah muslih, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, doa Ustaz. Ustaz. Doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ketentuan daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan dalam kehidupan kami di dunia, ya Allah. Kurniakan kebaikan dalam kehidupan kami di akhirat, ya Allah. Dan selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda